Negeri Pahang mempunyai seramai 54,293 orang asli, terdiri daripada semua rukun bangsa, iaitu Semang Negrito, Senoi dan Proto Melayu. Mereka ini dipecahkan secara pentadbiran kepada 9 suku bangsa, iaitu Batik, Cek Wong, Jahut, Semai, Semak Beri, Jakun, Melai, Temok dan Temuan. Akta Orang Asli 1954, Akta 134 menentukan definisi perlindungan, hak dan pembangunan masyarakat orang asli di negara kita. Sebahagian besar masyarakat orang asli masih duduk di kawasan pendalaman, membina komuniti yang mengamalkan berpindah randah yang kegiatan ekonomi mereka bergantung kepada memungut hasil hutan secara tradisional. Kesukaran perhubungan menyebabkan terdapat masyarakat mereka tersisih dan ada yang masih bersikap memencilkan diri daripada menerima kemajuan dan pembangunan. Yayasan Pahang mempunyai program khas bagi mendekatkan masyarakat orang asli dengan arus perdana dan seterusnya bersama-sama masyarakat lain di dalam arus perdana pembangunan negara. Pertama adalah singkatan daripada pembangunan tamadun masyarakat asli diwujudkan oleh Yayasan Pahang pada 3 Mei 1998 yang bertujuan melatih remaja orang asli untuk menjadi pemimpin masyarakat, pendakwah dan ejen perubahan di kawasan penempatan masing-masing. Program pertama mengambil masa selama 18 bulan. Ianya dibagikan kepada 6 modul. Setiap modul mengambil masa 3 bulan. Pengambilan pelajar dilakukan secara terus oleh Yayasan Pahang di perkampungan orang asli di seluruh negeri Pahang. Assalamualaikum Tuan Tin. Kalau masuk kita. Program pertama melibatkan usaha mewujudkan perhubungan mesra dengan masyarakat orang asli melalui Tok Batin dan pemimpin-pemimpin komuniti mereka untuk bekerjasama membenarkan golongan remaja mereka mengikuti program ini. Assalamualaikum. Nama apa? Johari. Daripada mana? Buru cik. Buru. Ada tak ada? Hari ni tak ni lah. Tak ada rezeki lah hari ni. Setelah mendapat lampu hijau daripada Tok Batin, tibalah pula saat untuk berpisah dengan keluarga. Keadaan hubungan kekeluargaan yang amat erat dan intim di kalangan masyarakat orang asli menyebabkan perpisahan antara anak dengan ibu bapa serta rakan sepermainan menjadi suatu malapetaka yang sangat memedihkan. Jangan pisahkan aku dan dia, Tuhan tolonglah, ku cinta dia, biarkan kami tetap bersama. Sedih meninggalkan kampung halaman, memang tempat baru yang belum tentu buruk baiknya, kehidupan yang mungkin menyesakkan nafas, kenderaan simpang siur, bangunan setinggi pohon tualang dan keruing, mana bukit bukau yang menghijau, adakah sungai yang airnya sentiasa mengalir dingin, tempat berenang menangkap ikan seberau, tuman dan tapak. Inilah tempatnya, tak salah lagi. Tempat asing yang dipenuhi oleh orang-orang yang asing pula. Tak seorang pun yang aku kenali. Suasana yang biasa mereka alami menyebabkan remaja orang asli ini lebih selesa duduk di lantai dalam kelompok mereka sendiri.
Berat rasanya untuk duduk di atas kerusi. Apa tidaknya, buruk atau baik kita hadapi bersama. Ya, penempatan baru. Hari pertama program pertama, para peserta mula membiasakan diri. Taklimat diberikan. Rupa-rupanya tidaklah sebagaimana dibimbangkan. Dengan pelbagai kemudahan yang diterima, peserta mula merasa selesa dan keseronokan mendapat teman baru serta guru baru menceriakan keadaan. Dengan tahap pengetahuan yang berbeza-beza, pihak pengurusan program pertama merangka kurikulum yang tidak membebankan peserta. Pepatah ada mengatakan, belajar dari alif. Okey, sekarang semua ikut ustazah tengok huruf yang pertama. Sebutkan. A. A. Buat sikit. A. Lagi. A. Berkat kecekalan dan semangat tinggi, selepas 3 bulan peserta program menampakkan kemajuan yang sangat menggalakkan. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلِيَا فِيهَا مَآرِبُ. Selain diajar membaca dan menulis, mereka diperkenalkan dengan asas keagamaan, termasuk asas fiqh dan asas ibadah. Selepas 6 bulan, para peserta telah bersedia untuk memulakan belajar membaca Al-Quran. Para peserta juga didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang menjadi kelaziman dalam budaya masyarakat Islam. Mereka dilatih menghafal doa-doa asas selepas solat. Sesungguhnya, tempat kita memohon pertolongan hanya daripada Allah, bukannya daripada yang lain daripada Allah. Selepas setahun mengikuti program pertama, para peserta bukan sahaja mampu melakukan ibadat sembahyang dan aktiviti asas tentangnya, malah mereka mula diberi peranan untuk menerima latihan memimpin. Langkah pertama ialah menjadi imam dalam sembahyang. Kegigihan peserta program ini terserlah. Selepas setahun, kebanyakan mereka mampu khatam Al-Quran. Majlis khatam Al-Quran merupakan majlis meriah yang sangat menyenangkan dan dinanti-nanti oleh para peserta. Salah satu aktiviti yang amat diminati oleh peserta ialah mempelajari nasyid. Nasyid juga merupakan salah satu pendekatan pertama bagi melatih peserta mengingat rukun Islam, iman dan perkara-perkara berkaitan dengan Islam. Para peserta turut didedahkan dengan aktiviti yang membolehkan mereka menjadi tenaga pengajar pula. Untuk menjayakan aktiviti ini, mereka menjalani aktiviti praktikal sebagai seorang pendidik, pendakwah dan pembimbing masyarakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta program pertama tidak asing lagi dengan masyarakat tempatan, khususnya di Bandar Kuantan. Kumpulan nasyid mereka yang semakin lama semakin mantap itu kerap kali diundang membuat persembahan di majlis-majlis rasmi anjuran kerajaan negeri dan pihak-pihak lain. Selepas 15 bulan mengikuti program pertama, para peserta terus menunjukkan kebolehan melalui penyertaan mereka dalam masyarakat. Peserta program ini turut menyertai tilawah Al-Quran. Keterampilan mereka membolehkan peserta program ini muncul sebagai Johan peringkat negeri dan naib Johan peringkat kebangsaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
الخوف والجوع ونقص من الأموال. Setelah menjalani saat-saat yang cukup mencabar, akhirnya tibalah detik kejayaan. Majlis penyampaian sijil yang diadakan dalam suasana meriah membuktikan mereka sekarang mendapat pengiktirafan dan bersedia untuk melaksanakan tugas baru yang tentunya lebih mencabar. Pencukilan bakat di kalangan remaja orang asli yang mengikuti program ini terus dilakukan oleh tenaga pengajar mereka. Selepas 18 bulan mengikuti program pertama, pelajar-pelajar telah bersedia untuk menjalankan tugas sebagai pembantu penggerak di bawah penyeliaan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Mereka telah menerima tanggungjawab memajukan masyarakat mereka, anak buah dan adik kakak melalui bahasa dan kaedah yang serasi dengan budaya mereka. Kampung dan seterusnya berminat untuk belajar dan seterusnya berjaya. Lebih kurang saja lah boleh cerita ya. Lulusan program pertama dilantik oleh Majlis Agama Islam Pahang sebagai pembantu penggerak di kampung masing-masing. Setakat ini, seramai 35 orang telah dilantik yang melibatkan 24 buah kampung. Mereka bertanggungjawab membantu memudahkan anggota komuniti mereka yang mahu mengganut agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selain daripada itu, mereka juga mewujudkan kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi kanak-kanak di kampung mereka. Perkahwinan merupakan satu peristiwa bersejarah dan meriah. Kemeriahan akan menjadi lebih bermakna dan dikenang hingga ke anak cucu sekiranya dijalankan dalam upacara yang sebaik-baiknya, iaitu mengikut ajaran. Meskipun tugas dan tanggungjawab yang mesti dipikul oleh lulusan program pertama agak besar dan sangat mencabar, mereka sering diingatkan bahawa kemajuan dan kejayaan kaum mereka terletak di atas kejayaan usaha yang mereka lakukan sebagai pembantu penggerak. Tugas mereka pastinya akan dirahmati Allah. Peranan yang dimainkan melalui program pertama oleh Yayasan Pahang ternyata berkesan. Buktinya dapat dilihat kepada perubahan paradigma yang berlaku ke atas salah seorang peserta, Saudara Johar Abdullah. Sebagai peserta program pertama yang berjaya, Saudara Johar Abdullah menjadi contoh kegigihan, iltizam dan semangat tinggi seorang remaja orang asli. Meskipun begitu, Saudara Johar Abdullah dan teman-teman seangkatan dengannya yang mengikuti program pertama tetap bertekad untuk memberikan khidmat bakti kepada anggota masyarakatnya. Tanpa meninggalkan ciri-ciri dan nilai murni tinggalan nenek moyang mereka demi kejayaan suatu kaum yang bernama orang asli. Sangat gembira dan rasa seronok sangat sebab apa yang saya dapat, apa yang saya nak semuanya yayasan bagi sebab macam guru yang baik-baik, tempat tinggal yang selesa dan tempat belajar yang bagus. Harapan saya, adik-adik yang belajar ni belajarlah sungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Alhamdulillah sekarang saya dapat belajar membaca berlagu dan yang paling istimewa dalam hidup saya lah saya dapat masuk pertandingan musabakah ringkat negeri dan kebangsaan. So saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Pahang dan Menteri Besar Pahang kerana dengan usaha mereka mewujudkan pertama akhirnya dapat mendidik anak-anak jadi orang asli.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah mereka sendiri berusaha untuk mengubahnya.